Hai. Assalamualaikum. Welcome to our travelling channel. Okey, ini adalah merupakan video pertama untuk dekat channel kami di mana kami merakam sama-sama. Ya. Dan sebenarnya kami nak menceritakan pengalaman kami buat pertama kali kami keluar negara, which is untuk saya kali pertama lah. Untuk sahabat saya baru kali kedua lah. After so many years. Ya. Jadi sebenarnya trip kami ini adalah merupakan trip kami yang pertama bersama-sama ke luar negara. Okay. Sebenarnya dah ada dah trip lain, cuma ke Sabah. Jadi kali ini kami nak menceritakan pengalaman kami pergi ke Pontianak dan Singkawang di Kalimantan Barat. So mungkin korang ada yang macam Kalimantan Barat tu dekat mana? Pontianak tu dekat mana? Okay, so tempat ni adalah bersempadan langsung dengan Sarawak. Jadi akses ke sana kita ada melalui jalan darat. So sebab boleh itulah, juga naik bas. naik bas pun boleh. Naik flight pun boleh. Boleh. Tapi naik flight kena pergi KL dululah. Okay, so there's so much things to be prepared. Okay, so that's why untuk video kali ni, untuk part 1 kita akan ceritakan persediaan kita. Yes. Sebab macam as we know, tak mudah kalau kita nak bawa kenderaan ke negara seberang. Okay. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, kami pergi ke Pontianak ni, kami kami tak menggunakan ejen, kami tak menggunakan orang cakap supir. Kami tak guna tu. Kami DIY lah secara sendiri. Sebab tu preparation kami adalah took about 6 months, untuk preparation, untuk kami tempah apa semua, untuk kami study, survey, buat research, and then kita kena tahu prosedur-prosedur yang agak ketat, especially di sempadan. So Malaysia okay, cuma sempadan di Indonesia there's rules and prosedur yang kita kena ikut. So itu kena perlukan lebih masa untuk kita study. Yes. Plus pengalaman pertama kali nak masuk negara orang kan, jadi macam takut macam tu, cewah gitu. Jadi dalam part 1 video yang kali ni kami nak menceritakan macam mana kami buat preparation, apa yang kami buat. Okay, so basically first kami nak apa ni Kak? Search tempat. Okay, biasanya bila agaklah. Okay, biasanya bila kita nak pergi ke luar negara, ke mana-mana kan, mesti kita aku nak pergi Pontianak, macam kami kan nak pergi Pontianak. Jadi kami banyaklah baca pasal orang lain yang ada pernah pergi ke Pontianak dan juga Singkawang, mana tempat dia pernah pergi kan. Jadi banyak jugalah kami list out, dan kami akan gunakan satu template Google Form. Google Sheet. Sebab kami kan selalu berjauhan juga sebab tempat kerja tak sama. Yes, betul. Okay. LDR. LDR, long distance relationship. Anyway, friendship not relationship yang haram Okay. Jadi masa kami search tu ada banyak tempat jugalah. Ada orang dia buat aktiviti ini, dia buat aktiviti itu. So first thing first, yang paling penting untuk kami adalah hotel. Hotel. Yes. So actually hotel di Pontianak, kita rasa bagi saya lah, bagi kita actually di Pontianak tak ada masalah sangat. Sebab ada ramai yang buat review tentang beberapa hotel, antaranya Hotel Neon tempat kita stay, ada Maestro, ada Golden Tulip, Harris Hotel, nearby hotel. So kita hanya buat perbandingan based on harga. But when comes to Singkawang, which quite hard for us lah. Sebabnya bila kita cari, adalah tempat tu memang ada, tapi kita nak buat perbandingan harga kan. Of course we want the best price, facilities. Sebab trip kali ni pergi dengan parents saya. Jadi kami pergi berempat. So mestilah ambil 2 bilik. Jadi bila ambil 2 bilik tu, faham je lah, rate dia memang lebih tinggi sikit lah. Macam tu. Dan lagi pun kita tak nak lah bila kita pergi travel ni, satu benda kepantangan saya lah. Kepantangan saya ya. Jangan ambil bilik yang terlalu murah. Itu saja. Kita ada banyak experience sebelum ni. Kita ambil langkah berjaga-jaga. Janganlah kita ambil yang terlalu murah, ambil terlalu mahal, ambil yang berpada-pada. Dia range between 100 plus, 100 ke atas lah, 90 to 100 something lah. Ringgit. Kalau ada 100 tu kira okey lah pada lah. saya. Macam tu. Janganlah ambil rate terlalu rendah.
Sebab kita bukan nak berbackpacking. Yes, kita nak kita tak nak juga yang glamping. Bukan glamping pula, glamour. Bukan glamour. Sebabnya kita ni tak adalah have sangat pun. Gitu. So kita travel ikut budget, ikut kesesuaian, ikut budget kita. But the most important thing adalah semua orang rasa selesa. And then semua orang rasa facility ataupun kemudahan dalam hotel tu ataupun tempat kita tinggal tu berbaloi lah dengan yang kita dah bayar. Dan hotel tu tempat dia strategik atau tak tu benda yang paling kami take into consideration lah. But actually kalau Pontianak memang tak susah lah. Banyak hotel dalam Agoda, dalam Traveloka ada banyak lah. So macam kita sendiri, kita book hotel di Pontianak, itu Neo Hotel menggunakan Agoda. Saya rasa yang Agoda tu kita booking Ogos, 30 Ogos. So kami baru je pergi bulan 12 bulan Disember tahun 2023. 4 months jugalah untuk kita prepare. And then, tapi kami hanya ada satu masalah. Apa dia? Dah banyak kita buat preparation, dah search pasal prosedur apa semua. Prosedur maksudnya prosedur dekat dekat border, apa kita kena buat, apa dokumen kita orang kena prepare. Dan macam untuk saya penjawat awam, kena buat apa preparation untuk permohonan keluar negara. Semua benda tu kena take into consideration lah. Tapi yang paling menyakitkan hati, mencari hotel dekat Singkawang. Yes. Why? Sebab dia ada hotel, dia ada banyak resort lah. Dia banyak resort dan dia tak terlalu banyak hotel. Maaf ya, tak terlalu banyak hotel. Pilihan. Dan the choice is quite limited lah. And yet the price is quite high. So Singkawang ni dia macam I would say pekan. Kalau Pontianak pun nanti Pontianak bandar raya. Kalau macam Pontianak ni, sebab kita orang Sarawak, so kita akan compare dengan bandar yang kita pernah pergi dekat Sarawak ni. Among them is Sarike. So saya rasa memang Sarike lebih kurang dengan Singkawang. Likewise yang Anis cakap, itulah, choice tak banyak, tapi bila ada choice, harga terlalu mahal. Ke Singkawang ni adalah dia lebih kepada industri yang pelancongan di tepi-tepi pantai. Di pantai pantai, ada orang suka pergi ke pulau, Singkawang lah tempatnya. Lagi satu, hotel yang kami ada cari dekat dalam Google, kami search mana lagi tempat lain selain daripada hotel-hotel yang dinyatakan ni lah. Lepas tu selain pada resort juga lah, kami carilah. Okey, ada hotel, ada Kyodai Hotel. Dah jumpa dah Kyodai Hotel, ada Bisa Camping. Mula-mula kami nak Bisa Camping. Bila kami tanya dua-dua tempat ni, dia cakap apa? Belum buka lagi. Belum buka untuk booking. Jadi kami pun pelik. 2 bulan lagi kami nak pergi, takkan tak buka lagi booking. Yes, dia orang selalu ni, dia orang kalau kita nak booking kena pakai WhatsApp. Dan ada juga pernah kami jumpa lah dengan orang lain lah yang ada selalu pergi ke Pontianak. Mereka pun pergi Pontianak di Singkawang. Mereka pun pernah cakap, Kyodai dia tak pernah dengar lagi. Sebab Kyodai ni tak ada dekat dalam Agoda. Kyodai hanya ada dalam Traveloka. Traveloka ni adalah website based in Indonesia untuk dia orang cari hotel, kita sewa dan sebagainya. Agoda tak ada. Jadi kami guna WhatsApp. WA. Kami WA saja dengan mereka. But they're very honest lah, sebab kita kan dah buat payment. Kami buat payment through Wise. Kami menggunakan Wise. Jadi kalau takutlah ada yang tertanya-tanya kami guna apa, kami menggunakan Wise. Cuma satu je lah, Kyodai ni kita kena bayar full. In the first place, mula-mula rasa macam biar betul lah aku kena bayar full dalam luar negara. 357,000 rupiah kan? Which is total about 500 something. 500 something. 2 malam untuk 2 bilik. 500 something. So kita macam tawakal tu Allah. Paling penting ada invoice. Dan paling penting bila dah sampai dekat hotel, anda hanya perlu serahkan invoice. But so far alhamdulillah our experience is okay, quite nice. Okay, seterusnya bila dah selesai semua, pasport semua dah settle, lepas tu yang first passport
my first ever passport. Passport. My first ever passport. Her first passport. In my life. Rasa macam teruja. Yelah, sebab dari kecil saya mana pernah pergi luar negara. Duk ulang-alik pergi Semenanjung je. Muka dia dalam passport tu comel sangat lah aku tengok. Okey dah. Tapi tak boleh tunjuk Tak boleh tunjuk. Okey. Bila dah tarikh dah makin dekat untuk nak pergi tu, membuat-buat lah rasa hati kan, excited. Tapi sebelum pergi, sebelum pergi untuk penjawat awam, sila pastikan dapat kebenaran untuk pergi ke luar negara. Isilah borang untuk permohonan ke luar negara. Otherwise, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tak susah pun. Isi borang, bagi apa yang dokumen dia nak lah. Pasport, ada bagi itinerary, insurance. Kena ada dapatkan insurance untuk keluar negara lah. Mereka nak tengok kita ada beli insurance. Talking about insurance. Kami berdua beli insurance menggunakan like everyone else, mostly orang akan guna Etika 360. Etika Travel 360 dalam RM45 seorang lah. Tapi disebabkan kami tak menggunakan flight, sebab kalau macam kami kan guna drive sendiri. Bila kami drive sendiri, kami nak beli insurans tu, kami kena call through call dekat Etika. Call agent kan? Bukan call agent, call direct ke HQ, menyatakan bahawa kami nak membeli insurans tapi kami tak naik flight. Cuma tak dapat nak claim dari sudut flight sajalah. Anything yang claim regarding flight sahaja tak dapat. Yang the rest dapat macam biasalah. Okay. Jadi sebelum untuk kami punya prosedur sebelum pergi tu kan, kami dah bayar semua. Hotel dah bayar. Lepas tu apa lagi Kak kita dah bayar Kak? Yang kita dah bayar, hotel semua dah bayar. Lepas tu kami banyak search pasal beberapa orang yang dah pergi, yang dah pernah pergi. Dan kami pun ada message juga WA. Cewa. Bukan saya WA ya, dia yang WA. Kak Nina yang WA. Korang dah kena rajinkan diri buat research. Sebab saya ni pemalu. Sebenarnya aku ni tak malu. Okay. Dia sebenarnya kita nak tanya prosedur untuk pergi untuk bawa kereta. Kenapa? Sebab setiap orang yang bawa kereta tu berbeza-beza cerita dia. Pengalaman berbeza sedikit lah. Setiap mereka ada pengalaman berbeza. Terutamanya yang paling kami risau, tinted kereta. Tinted. And then satu lagi, adakah kita kena tinggalkan IC? Tinted kereta tinggalkan IC. So bila kita dah bila kita plan nak travel ke Pontianak, and then kita pula terpaksa tinggalkan IC. If kita terpaksa tinggalkan IC, and then kita kena, maksudnya kita dah masuk PLBN melalui NTCOM. So jika on the day itself pegawai immigration dekat sempadan Indonesia tu kata, okay, awak kena tinggalkan IC. So nak tak nak kita kena patah balik melalui PLBN NTCOM. So kita tak boleh keluar dekat satu lagi sempadan. Sebab actually dekat Sarawak ni ada dua sempadan yang sempadan langsung dengan Indonesia. Pertama NTCOM, yang kedua adalah sempadan Aruk. Aruk ni dekat Biawak. Biawak Omo tu Lundu area. Macam tu lah. So kalau kita dah masuk, kita tak boleh keluar ikut pintu lain. Because awak kena patah balik guna pintu yang sama. So that's the major concern. Which cause kenapa bila kita dah sampai Singkawang, itinerary kami akan patah balik. Untuk pengetahuan kawan-kawan, kami pergi tu berapa hari Kak? 6 hari 5 malam. Agak lama lah. Sebab masa kami punya proses tu kan, ada juga orang tanya, okay, pergi berapa hari? 6 hari 5 malam. Wow, lamanya. Buat apa dekat sana? Lepas tu saya pun cakap lah, kami tidur 1 malam dekat Pontianak. Lepas tu the next day pergi Singkawang. Lepas tu patah balik pergi Pontianak, tidur 2 malam lagi. Jadi mereka pun pelik kenapa. Okay, so the main reason is that dalam banyak-banyak kami buat research, Pontianak lebih banyak benda yang menarik lah pada kami. Untuk kami yang kami bukannya minat sangat pergi pantai. Ikut orang lah, ada orang suka pantai. So kami suka macam hutan-hutan, nature-nature, gunung. Kami lebih minat benda macam tu lah. Shopping. Pantai pun nature juga. Cuma kami tak rajin berpanas. Tak nak hitam. Cukuplah dulu saya dah hitam.
Okay ni, so actually dah part 1 ni banyak juga kita dah ceritakan persediaan. Belum habis. Belum habis lagi. Ni banyak lagi kita cerita tentang culture, impression dan sebagainya. Belum, kita nak cerita lagi berkaitan PLBN dan Tikong ni. Oh okay, betul Tahu juga. tak kenapa? Why? Sebab ada saya banyak kan, saya rajin baca. Oh, rajin. Akak kan busy. Saya WhatsApp lah. Okay. Akak tukar WA. Saya tukar research. Ni research saya tolong tanya je. Sebab tu dalam kita mencari travel buddy ataupun kawan untuk pergi travel, yang pentingnya kita kena ada keserasian. Seorang tolong cari, seorang tolong buat, tolong kan. Tanya. Executor, planner. Ya, tak adalah, gurau saja. Okey, jadi apa tu saya nak bagi tahu. Okey, dalam saya buat research, ada tu yang dia kebanyakannya dia masih menceritakan bahawa masih lagi kena tinggal IC. Jadi kami pun buat planning, patah balik lah. Even my parents also asking me regarding kenapa kita tak lalu Biawak je. Biawak kan lebih dekat. Ramai juga orang lebih suggest lalu Biawak lah. Biawak lebih dekat dengan Singkawang. Keluar pintu lain. Maksudnya ni satu pintu PLBN, pintu pertama keluar dekat pintu kedua. Ada 2 pintu kan. Lepas tu tak, mereka cadang kita guna Biawak je. Masuk Biawak, Biawak, keluar Biawak. Keluar Biawak, masuk balik Biawak. Macam tu. Hopefully korang faham lah Biawak tu. Sempadan. Kenapa Biawak? Sebab sebenarnya Biawak sempadan Biawak, pintu Biawak tu lebih dekat dengan tempat tinggal kami. Kalau nak dibandingkan jarak dia dengan perumahan kami, dekat lah. Kalau nak dibandingkan dengan Tikong tu dalam 1 jam setengah. Jadi kalau in case anything happen, ada dokumen yang tak lengkap, ada apa-apa terlupa, tiba nak kena tukar kereta, memang jadi memang agak jauh lah kami nak berpatah balik, which ada juga berlaku. Ya. Ada juga berlaku masa tu. So adakah kita akan ceritakan pada episod kali ni? Sekejap, saya nak cerita berkaitan tinted kereta. Oh, okay. Untuk tinted kereta, kami ada Kak Nina lah WA dengan orang Tikong tu. Mereka menyatakan tinted kereta mesti about 20%. 20%. Jadi in the first place ialah panas kan Malaysia. Of course lah kita Indonesia pun panas juga. Okay, Indonesia pun panas. Tak apa, kita orang Malaysia. Jadi panas kan. Mestilah kita pasang tinted, betul tak? Yes. Lagilah macam kami ni kan female driver, selalu pergi kerja, drive sana sini. Jadi memang of course lah kita perlu tinted ya, untuk keselamatan kita juga kan. Yes. Jadi menyebabkan kami susah nak memilih kereta mana kami nak bawa. Sebab semua kereta yang ada sudah bertinted gelap. Tapi ikut spek JPJ. Bukan tak ikut. Kita ikut tapi dah terlalu tebal lah. Ya. Sebab bila kami tanya dengan mostly orang lah, kebanyakannya lah, orang yang pernah pergi tu, kami ada message apa semua, mereka cakap tak pasti, ikut rezeki. Lepas tu ada juga yang cakap faham lah. So there's a lot of version. Jadi kita sebagai orang Islam faham lah. Say no tu. Macam tu lah. There's a lot of version lah. Sebab actually dia tak ada sampai sekarang. Dia tak ada satu guideline yang fix. Even kalau ada guideline yang fix, they have to tampal secara jelas. Kena tampal dekat luar. Okay, kalau tak boleh ni, tak boleh tu. So dia kata depends on pegawai yang bertugas hari tu, dia nak tanya ke tak tanya ke. Which is very tricky. Kita ada satu lagi masalah Kak. Ingat tak? Banyak kali saya tanya, Kak, macam mana prosedur kita nak masuk situ? Apa dulu kita kena buat? Macam mana kat border? Itu masalah utama kami. Like serious. Macam mana? Datang situ baru nak cari macam tu. Lepas tu apa lagi nak prepare, takut masa tu tak cukup barang. Tapi alhamdulillah ada jumpa satu pos ni, dia cikgu juga. Dia pernah pergi ke Pontianak. Jadi dia ada cerita lah, sangat detail. Cikgu kan macam ada orang marking dia punya post FB tu. Jadi saya pun screenshot lah. Tapi masa cikgu tu pergi bulan 8. Jadi bulan 8 dia pergi, masih lagi tinggalkan IC. So baca ikutlah dia punya tu. Pun sebab panjang sangat dia punya bacaan tu kan. Sampai kan bila dah sampai tempat tu kan, tak juga saya ikut. Tak juga saya baca. I think Hanis dia nervous. Dia bukan apa. Sebab bila benda tu ditulis panjang, berjela-jela panjangnya,
kita dekat tempat tu dengan aku bawa dokumen, bawa pasport, bawa apa semua ni, satu file, bawa macam tu. Tiba nak baca panjang-panjang balik. Macam tu. Kau ingat aku ada masa nak panjang. Mana tadi, dekat mana tadi dah aku terbaca dah. Scroll balik lagi sekali. Saya tak ada masa. Jadi sebenarnya InsyaAllah kami akan dalam next part kami akan ceritakan dengan lebih detail lah. Dan kami akan cuba bagi sedikit illustration. Kenapa? Sebab dalam description tu cikgu tu cikgu tu dia menceritakan, dia cakap okey dalam bangunan ini. Jadi kita kena okey dalam bangunan ini, nanti macam kita kena baca arahan macam-macam treasure hunting, tahu tak? Jadi untuk kita yang nak cepat, dia tak ada illustration. Dia tak ada macam gambaran. Tapi kita boleh tulis. Dia membantu sebenarnya. Tapi saya yang tak berkesempatan sebab saya driver. Kita boleh tulis. Kita boleh baca instruction tu, tapi kita tak boleh nak imagine. Sebab bangunan tu pun dia serabut. Bila dah sampai situ, like serious, serabutnya macam mana? Macam serabut lah. Because kita pun first time nak pergi. Sebab tak terurus sangat pun. Masa kami sampai-sampai kan, tak payah cerita. Mula-mula sampai kat apa berlaku kak, tak keluar kereta. Kena kerumun. Tak keluar kereta. Tu benda tu insyaAllah kami akan ceritakan dalam video part yang kedua. Jadi nantikan jangan terlepas untuk tengok part yang kedua. Jadi itu sahaja untuk part pertama. Kami dah menceritakan macam mana kami merancang persediaan sebelum ke Pontianak. Okay. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa anda di part yang akan datang. Video yang akan datang. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi jawab salam. Assalamualaikum. Sekali. Hai. Hai, Assalamualaikum. Kita kan orang Islam. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel travel kami ini.